Bagi buka iktiram majlis kita pada pagi ini dijemput Encik Abdul Qawi Nabi Allah untuk memimpin doa. Dipersilakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan sedikit kesyukuran kepadamu atas segala nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, berkatilah rezeki kami, berikanlah kami kecukupan dan segala rezeki kami, dan jadikanlah kami orang yang bersyukur. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar jauhilah kami dari segala kesulitan dan segala perkara yang akan meresahkan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang terang atau yang tersembunyi. Ampunilah dosa ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, jinjiran kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, terimalah taubat kami yang sering melakukan dosa. Masukkanlah kami semua dalam syurga Firdaus dengan rahmat-Mu ya Allah. Hindarilah kami dari azab siksa neraka-Mu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi seperti biasa, kecuali ada beberapa kali kita buat di tingkat 4 disebabkan oleh pertembungan dengan saudara-saudara kita daripada majlis yang menggunakan surau, dan untuk memberi keselesaan kepada mereka, kita tidak mengganggu pergerakan mereka dan kita adakan pada di tempat di tingkat 4. Itu adalah sementara saja. Tapi perhimpunan kita sebenarnya adalah untuk kita mengimarahkan dewan ini ataupun dataran ini. Kalau di setengah-setengah jabatan yang lain, di bawah cahaya matahari untuk dijemurkan staf pada atau pegawai, terutamanya di jabatan-jabatan kerajaan seperti tak kira sama ada di JAKIM ke di Putrajaya, biasanya dibuat di tempat yang lapang. Tapi alhamdulillah, oleh kerana space ini boleh digunakan, kita dapat berada di tempat yang teduh dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tujuan saya memaklumkan ini ialah untuk kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita menjadikan bangunan ini diminati oleh mereka yang berkunjung ke bangunan ini. Kerana yang datang ke bangunan ini, untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, ada beberapa kategori. Ada yang datang kerana mereka mempunyai tujuan personal dengan majlis atau dengan perkim sendiri. Tapi tuan-tuan jangan lupa bahawa ada orang yang datang sini untuk membuat tinjauan, untuk melihat bagaimana suasana di perkim ini. Kerana kalau kita melihat pusat-pusat perkembangan Islam yang dibuat secara NGO begini, mereka melihat ada keceriaan, ada aktiviti dan menjadikan mereka tertarik datang ke tempat itu. Seperti tak payahlah saya ceritakan di mana, tapi saya telah pergi melawat suatu masa dahulu beberapa pusat dan tempat-tempat yang seperti ini memang sangat ceria dan orang minat. Dan lebih-lebih lagi mereka yang belum memeluk agama Islam, mereka ingin melihat bagaimana kita melayan mereka yang belum memeluk agama Islam. Mungkin tuan-tuan tak sedar bahawa
yang datang sini sebenarnya untuk buat tinjauan, walaupun mereka melintas masuk dan keluar, tapi dia telah merekodkan observation mereka, suasana di sini, kerana ini adalah pintu masuk ke bangunan ini. Tapi kalau mereka melihat ruang ini kotor dan orang-orang yang ada dalam kawasan ini tidak begitu menarik perhatian, atau mereka tak nampak, tidak ada unsur keceriaan, senyum manis, budi bahasa dan sebagainya, maka mereka anggapkan bahawa tidak ada tarikan untuk masuk ke agama Islam, kerana mereka yang berada di sini nampaknya tidak begitu memiliki tanda-tanda to welcome the visitors. Kalau tengok dapat kita tak tanya mereka, boleh saya tolong misalnya, maka mereka fikir mereka tidak ada servis yang menarik. Maka sebab itu, walaupun bangunan ini sudah lama usianya, tapi saya fikir untuk melaksanakan hasrat daripada almarhum Tunku Abdul Rahman supaya Islam ini menjadi agama yang diminati, walaupun yang belum memeluk agama Islam masih ramai, tapi mereka ada satu persepsi bahawa orang Islam ni baik. Jadi kerana itu, walaupun kita mempunyai wajah-wajah yang berbeza, tapi perlulah kita mempunyai cara atau gaya yang menceriakan, seperti senyum manis, manis muka. Dan kalau kita melihat orang yang tak pernah kita lihat datang ke sini, walaupun kita berselisih dengan mereka, kita boleh tanya mereka ada apa-apa yang perlu pertolongan misalnya. Jadi ini perkara yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, memang tuan-tuan tak tahu, tapi saya tahu memang ada yang datang ke sini untuk membuat survey, untuk melihat bagaimana badan dakwah seperti ini melayani tetamu. Jadi tentulah ada beberapa skill yang mesti ada pada kita, sama ada kita mempunyai atau memegang jawatan yang berbeza-beza, tapi semuanya mesti bersifat ceria dan suka mengalu-alukan kedatangan. Dan saya sangat berterima kasih kepada mereka yang mungkin secara sukarela mereka belajar bahasa asing, kerana perkim ini bukannya untuk orang Melayu dan bukannya selama-lamanya akan menggunakan bahasa Melayu saja. Kalau nak berkembang, nak mengembangkan Islam, kita mesti mempunyai skill bahasa. Walaupun kita seorang staf biasa rendah, tapi sekurang-kurangnya kita belajar bagaimana menggunakan bahasa-bahasa lain, kerana Islam ini untuk semua agama, untuk semua bangsa, dan berbagai-bagai bahasa digunakan. Saya sendiri bila menyedari hal pentingnya kebolehan berkomunikasi ini, saya merasa macam nak jadi student balik, nak belajar. Kerana saya sudah, zaman saya dulu tidak ada kemudahan untuk belajar bahasa Perancis ke bahasa Itali ke bahasa lain-lain, kerana kita cuma keadaan pada masa itu, dalam zaman awal kemerdekaan dahulu, kita hanya tumpu pada bahasa sendiri saja. Tapi bila keadaan berubah, masyarakat kita sudah menjadi masyarakat kosmopolitan, maka sudah tentu ada keperluan. Jadi saya tak tahu apakah bahasa-bahasa yang saudara-saudara boleh cakap selain daripada bahasa Melayu. Tapi ada beberapa perbincangan saya selalu sebutkan bahawa pentingnya orang yang mempunyai skill dalam berbagai bahasa. Kita perlu memikirkan bahawa kalau orang itu boleh banyak bahasa, ada sedikit insentif. Itu jangan tanya pasal insentif dulu, kerana kalau kita letak insentif itu sebagai tujuan kita, maka kecewalah mereka yang mengasaskan perkim ini, kerana kita nak berdakwah, kita nak mengembangkan Islam. Tapi
kita dari segi pentadbiran kita memikirkan juga kalau ada kemampuan, siapa yang punya skill bahasa-bahasa yang lain, maka elok pada fikiran saya ada satu insentif. Jangan tanya berapa ratus ringgit dan sebagainya, tapi insentif tu boleh datang dalam berbagai-bagai bentuk. Artinya ada keistimewaan bagi mereka yang punya skill berbagai bahasa. Kalau sekiranya kita nak minta saudara-saudara sekalian untuk mengambil kursus bahasa, saya fikir ia boleh dilakukan, tapi akan makan masa yang panjang. Belajar bahasa boleh dibuat sendiri sebenarnya, walaupun secara sedikit-sedikit. Sebab itu saya kata kalau sekiranya ada mereka yang berminat menambah bahasa yang dia boleh gunakan dalam komunikasi, maka saya akan daripada semasa ke semasa akan lihat yang ini boleh berbahasa. Tapi bahasa yang kita maksudkan bukan bahasa Kelantan, bahasa Terengganu, bahasa Kedah, bahasa Nagori. Itu tak kira bahasa. Kerana ada juga orang kata saya boleh banyak bahasa. Alhamdulillah lah, saya kata baguslah. Bahasa apa? Bahasa Jepun boleh? Oh, bukan bahasa tu. Saya boleh cakap Kelantan, cakap Terengganu, cakap Kedah. Jadi itu dia dah salah faham. Maksud kita adalah bahasa-bahasa bagi bangsa-bangsa yang lain. Kerana saya elok juga peringatkan diri saya dan tuan-tuan, tujuannya bila Tengku Rahman memperkenalkan Perkim ini, sebenarnya dia sudah, saya sebut dah beberapa kali, diambil orang terlibat dengan Perkim daripada awal lagi, pelbagai bahasa yang boleh bahasa macam-macam. Yang diperuntuk yang pertama, dia boleh bahasa, kalau tak silap saya, bahasa Malayalam ke apa, tapi dia boleh bahasa kerana dia asal daripada India. Dia jadi yang diperuntuk kita yang pertama, selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, berbagai bahasa. Setiausaha Agung yang pertama, Mat Saleh, dia boleh bahasa Inggeris, mungkin bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Jadi itulah yang dibuat oleh Tengku supaya Islam tu berkembang dengan cepat. Ada kebolehan bahasa-bahasa yang berbagai. Dan begitu juga ada orang lain lagi yang tak payah saya sebutkan semua. Artinya inilah yang menyebabkan Perkim menjadi terkenal, dikenali oleh bangsa lain dan negara lain. Kerana jangan kita lupa, Tengku telah menanam asas yang sangat baik untuk diteruskan misinya oleh mereka yang berada dalam Perkim ini. Walaupun kita nampak dah terlupa sedikit di Perkim ini setelah kita dah berusia 60 tahun lebih, kita lihat fokus kepada menambah kemahiran bahasa ini tidak diberi perhatian, tapi belum terlambat untuk kita rancangkan semula bagaimana kita hendak menggalakkan orang-orang yang tertentu yang mempunyai bakat. Kerana bukan semua orang mempunyai persediaan. Kalau dia ada bakat, kita develop skill dia. Jadi ini kita akan buat tinjauan siapa yang boleh kita develop skill dia untuk bahasa apa, kita fikirkan. Yang diperlukan pada masa ini sudah tentu ialah bahasa Inggeris, dan yang lain seperti yang tuan-tuan tahu, bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Jadi tiga bahasa ini adalah berdasar kepada komuniti di Malaysia. Tapi yang datang ke Perkim ini, ada yang datang daripada berbagai benua, Amerika ada, Afrika ada macam-macam lagi. Jadi bahasa-bahasa lain itu mungkin kita boleh kemudiankan. Dan kerana itu, bila tempat ini sudah dikosongkan oleh majlis, maka mungkin kita akan jadikan ruang ini tempat mendapat informasi, dan ada pegawai dan staf yang bertugas di bawah ini sekurang-kurangnya untuk melayani atau untuk memberi servis kepada mereka yang datang. Tapi kalau sekiranya kita semuanya terselit di atas, tapi bagi pelawat, dia fikir di bawah inilah Perkim, dia tak fikir di 34 atau 36. Jadi mestilah kita menceriakan
dataran ini dan mempunyai staf yang sesuai untuk melayani tetamu, termasuk juga bidang-bidang yang berkaitan dengan keperluan masyarakat, seperti kalau dia dah masuk Islam, servis yang berkaitan untuk nak mengetahui di mana saya boleh bertemu dengan pegawai yang boleh melakukan upacara syahadah, maka maklumat itu mesti di sini. Mereka tak perlu ada pergi ke atas, dan di sini akan memaklumkan bila untuk urusan syahadah kalau diperlukan. Daripada sini panduan akan diberi, jumpa di tingkat mana dan bagaimana caranya, semuanya di sini. Inisiatif yang tak semestinya ada reward, tapi balasannya ialah orang putih kata satisfaction, kita rasa seronok. Kerana jangan tengok bahan terbiar dan kita hanya penonton saja, bagi je lah. Jadi ini contoh. InsyaAllah mudah-mudahan daripada setahun ke setahun kita akan ditunjuk oleh Allah jalan-jalan yang baik. Walaupun semuanya bukan selamanya di sini. Kalau kita bekerja di Perkim ini 20 tahun, 30 tahun, tapi satu masa akan tinggal juga. Tapi tinggalkanlah sumbangan kita, bukan sahaja sumbangan dalam kerja yang kita diberi, tapi kerja-kerja yang berkaitan dengan dakwah. Maka sebab itu saya dah bincang dengan Datuk Ghazali, ada kursus-kursus yang akan kita buat untuk meningkatkan peranan kita dan minat kita. Dan tuan-tuan kena rasa seronok bila ada usaha-usaha untuk meningkatkan inisiatif ini. Kita mesti, kita orang putih kata, we try to be happy, we make ourselves happy dengan apa saja yang kita buat. Tapi kalau kita buat kursus misalnya untuk nak berbincang bagaimana cara kita nak membina kemajuan dakwah dan Perkim ini, tapi kalau tuan-tuan tak minat, mungkin tuan-tuan hadir tapi tak minat. Tapi kita insya-Allah bila kita tahu apakah yang baik sebagai bekalan dalam kehidupan kita selain daripada amal yang wajib, amalan tambahan inilah akan memberi satisfaction dan kepuasan. Tolong jangan hanya tuntut, buat apa yang baik. Tapi fokus saya ini ialah berilah perhatian kepada tamu yang datang, senyum kepada mereka, layan kepada mereka. Dan jangan lupa bahawa Islam ini bukan hanya untuk orang susah. Islam ini untuk orang manusia. Saya dah sebut juga tentang Islam ini berasas kepada pandangan yang diberi oleh Tuan Pertua daripada semasa ke semasa. Bila ada mesyuarat, kita mesti menunjukkan sukses. Saudara baru, kalau boleh, bukan hanya untuk orang susah, tapi orang yang sukses. Kalau orang yang berjaya dalam bidang korporat, toke besar datang ke sini, kita lalukan dia. Kerana itulah orang-orang yang mesti kita targetkan. Kalau tidak, orientalis akan menuduh bahawa Islam ni untuk orang miskin je. Sebab tu image Islam ni agak, persepsi setengah orang Islam ni adalah dalam kategori untuk kategori rendah. Kerana dia yang mengurus pun miskin, yang menerima servis pun miskin juga. Artinya mereka orientalis mengatakan bahawa Islam ni hanya untuk orang susah, untuk kelas rendah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mula dengan cara begitu. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dengan atasan. Bila mula atasan, yang bawah ikut. Jadi sebab itu kita kena faham hal ini. Islam ini adalah juga untuk orang atasan, dan kita tak lupa orang susah. Kerana memang Islam menggalakkan kita menolong orang susah, tapi jangan lupa bahawa approach kita bukan selama-lamanya mencari orang susah. Jadi usaha Perkim sendiri, saya nak maklum pada tuan-tuan, mungkin belum mantap lagi untuk
bermuamalah dengan kelas atasan, kerana mereka akan menjadi pembuka minat kepada orang rendah untuk masuk Islam. Tapi kalau kelas atasan semuanya masuk agama lain, saya fikir tuan-tuan pun setuju. Kalau agama, saya tak payah sebut agama lah, kalau agama itu dilihat semua orang-orang kenamaan saja yang masuk Islam, yang kaya raya, syarikat tu syarikat ni antarabangsa dia mereka. Kalau orang atas tu masuk agama tu, jadi orang berkata bahawa oh, agama itu bagus pasal orangnya semua orang kelas atasan. Kalau kita kata Islam pun bagus, dia tengok orang Islam semua teruk-teruk semua, jadi imej Islam terjejas. Jadi kita kena faham bahawa kalau ada orang yang datang sini, kita bukan hanya untuk berdakwah atau mengembangkan Islam ini kepada kategori yang susah. Itu kita kena pada semasa kita kena fokus pada kita perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang atas juga. Bukan kita nak pergi memuji mereka, tapi nak menceritakan tentang indahnya Islam ini. Islam ini sebenarnya diminati oleh orang atas, tapi adakah PERKIM pada masa ini sudah buat approach itu? Adakah kita sudah approach golongan intelektual di England, intelektual di Amerika, dan intelektual di Malaysia sendiri? Adakah kita sudah approach buat ataupun tidak? Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan pun sudah dinyatakan oleh dalam perbincangan bahawa kenapa Islam, kerana PERKIM hanya mencari orang ikan bilis saja, ikan hiu dia tak cari. Kenapa buat approach untuk mengislamkan ikan bilis saja, ataupun kita menyebarkan Islam kepada ikan bilis? Ini komen daripada ahli Majlis Kebangsaan. Kenapa PERKIM tak approach yang atas? Jadi saya beritahu ni adalah tugas kita banyak. Cuma kemampuan kita, kalau kita tak mempunyai pengetahuan yang separah dengan mereka, sekurangnya kita layani mereka. Kalau mereka datang sini, layan. Kalau tak boleh kita layan, kalau kita tak boleh berkomunikasi, jumpa dengan Datuk Nordin ke, Datuk Ghazali ke, level yang boleh berkomunikasi. Galakkan mereka. Kerana saya takut kalau datang orang yang nampak hebat, yang minat pada Islam, kita tak layan. Kita suruh dia pergi tempat lain, ataupun kita kata you go and see such and such organisation. Sepatutnya kita jangan itu berlaku. Kalau itu berlaku, saya fikir kita malu sikit lah. Malulah kita orang datang, orang yang hebat, tapi kita tidak menunjukkan minat untuk membantu mereka. Jadi itulah yang saya harapkan. Pada masa ini kita sudah berada dalam bulan yang ke-6. Dah 6 bulan kita lalui dalam tahun 2023 ini. Tuan-tuan tolonglah fikir, adakah 6 bulan yang lepas tu saudara-saudara fikir aku dah buat yang terbaik? Jadi kalau saya pun akan fikir juga apakah yang telah saya buat dalam masa 6 bulan yang lepas. Kerana tahun ini kita ada 6 bulan lagi. Tapi kalau kita belum buat yang terbaik, kita pastikan bahawa kita akan buat sesuatu. Jadi saya tahu bahawa ada yang nampak tak berapa banyak tugas, tapi tugas itu sebenarnya boleh dibuat menerusi inisiatif. Jadi jangan biarkan diri kita ini membuang masa bercakap dengan tidak berbuat sesuatu. Kalau misalnya orang itu dia hari ini tak ada tugas, dia boleh tanya, hari ini ada apa-apa yang saya boleh tolong tidak? Mungkin boleh tanya siapa-siapa saja, DID ke anything. Itu contoh bahawa PERKIM ini akan memberi satisfaction kepada saudara-saudara sekalian. Jadi saya cakap panjang sikit. Sebenarnya saya cakap panjang, saya nak uji, nak tengok mana yang nampak boleh dan beri lama dan beri attention. Jadi saya nampak ada dah yang bergeliat dah. Tapi saya pun bukan boleh beri lama pun. Tapi nak tengok yang mana yang boleh beri lama. Nampak
Ishak pun nampak okey lah. Walaupun dah awal, tapi berdiri lama. Dia berdiri kerana semangat, bukan kerana fizikal dia. Dan saya minta maaf lah kalau siapa yang sakit lutut berdiri lama ni, jangan marah saya pula. Tapi disiplin tu penting juga. Dan sekali lagi saya nak akhiri ucapan saya ni, ambillah inisiatif yang anda fikir baik bagi mengukuhkan Perkim ini tanpa mengira tugas tuan-tuan. Jadi kalau lepas ni tengok pamphlet sudah tinggal slide 2 slide, saya pun senang hati, Datuk Anif pun senang hati, kerana duit yang dibelanja untuk kita print tu berbaloi, dah habis dah. Tapi jangan ambil buang, nak suruh nampak kata habis tu, esok habis dah. Bukannya tuan-tuan bagi, ada orang ambil simpan, dia tak display. Jadi fikirlah apa yang terbaik. Jadi itulah saja saya punya harapan, dan terima kasih kepada semua yang telah menjalankan tugas dalam masa separuh yang pertama tahun ini. Kita ada baki lagi 3 bulan, dan jangan pula lepas baki 3 bulan ni kita sibuk pula dengan pilihan raya. Pilihan raya tak ada kena-mena dengan kita. Orang nak pilihan raya ke, kerana di Malaysia ni, negara kita ini kadang terlampau banyak politicking. Kita lupakan hal itu. Itu bukan tugas kita. Tugas kita ialah menjalankan urusan dakwah, dan kita perbaiki semua servis yang kita ada. Dan jangan lupa bahawa skill bahasa tu, kalau nak belajar sikit-sikit, basic je lah. Saya pun nak belajar, tapi bila tak praktis saya dah lupa dah. Adalah, tapi saya tak payah sebut bahasa apa yang saya belajar, tapi bila tak guna, bahasa tu hilang. Tapi di Malaysia ni Mandarin, English dan Tamil tu saya lebih penting. 3 bahasa tu bagi masyarakat kita. English tu untuk antarabangsa, dan Tamil tu untuk lokal, dan Mandarin pun untuk lokal juga, termasuk di China sendiri. Itulah saja yang saya nak sampaikan secara ikhlas, dan terima kasih atas sumbangan 6 bulan yang lepas, dan mengharapkan 6 bulan yang berbaki bagi tahun ini akan menjadi tempoh yang lebih bermakna, dan kita puas hati dengan apa yang kita ada, dan mudah-mudahan kita tidak menghadapi kesulitan kewangan kalau sekiranya kalau majlis agama pindah. Mudah-mudahan adalah punca-punca yang lain, tapi perlu diusahakan. Tapi kalau tak dapat berganti yang duduk di bangunan ni, kita hilang 1.6 juta gone, tak ada duit. Pasal penyewa dah tak ada dah. Jadi saya tak nak cerita banyak hal ekonomi negara ini, kerana musim sekarang ni musim susah. Penyewa dia nak ruang, tapi dia tak boleh bayar, dia nak free je, ataupun dia bayar 2 bulan, lepas tu dia tak bayar. Ini masalah yang berlaku dalam suasana sekarang. It's not easy. Tapi kita harap kita boleh meneruskan urusan dakwah kita ini dalam apa keadaan sekalipun. Rasanya itulah saja, kecuali Datuk Anif ada nak tambah apa lagi? Pasal duit dia cari. Dan Datuk Adin ada, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan selamat menyambut Tahun Baharu Islam. Kerana lepas ini di Malaysia ni tak habis sambutan. Habis Raya Haji ada lagi, itu sambut awal tahun baru. 1 Muharram akan tiba, dan kita akan isi program 1 Muharram ini setakat yang kita upayalah, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.